KPM. Warna kuning, warna oranye, warna biru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rupanya dah start dah. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini di Didik TV KPM untuk tahap 1. Yang mana depan saya ini meriah dengan peralatan-peralatan yang kita nak gunakan sebenarnya pada hari ini. Tadi saya tengah uji kaji lah kan. Kita test dulu. Kita cuba dulu. Baik, untuk hari ini kita nak sama-sama belajar dan nak terokai pendidikan seni visual. Sebab tu kita ada warna-warni dekat studio pada hari ini. Tetapi persoalannya, siapa guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Kita saksikan dulu profil. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Izwar Fahmi bin Hawari, Guru Pendidikan Seni Visual Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Wah, nampak Azhar begitu ceria sekali pada hari ini. Cikgu, saya ceria Cikgu. Saya tertarik betul dengan tali leher Cikgu tu. Kan? Itu yang membuatkan saya ceria pada hari ini. Baik Cikgu, untuk hari ini kita nak belajar ataupun nak terokai pendidikan seni visual. Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apa fokus kita dalam penerokaan kita pada hari ini? Ya, baiklah. Sebelum kita memulakan kelas, saya nak mengajar Azhar. Jom kita menyanyi bersama-sama. Boleh tak? Boleh Cikgu. Okey, Untuk Cikgu boleh sentiasa. Baik. Berkaitan dengan kita punya tajuk. Okey, baik. Kita mulakan ya. Tak. Jari-jariku menari-nari, mengikut gerak corak berseni. Kertas dilipat, gunting di jari, tika bekerja, berhati-hati. Terkejut saya tadi tu tadi kan Cikgu. Kalau tak hati-hati Cikgu, luka tangan. Ya, betul. Okey, baik itu. Yeay, terima kasih Cikgu. Saya rasa kejap lagi kena nyanyi lagi lah Cikgu. Ya, boleh. Tak ada masalah. Okey Cikgu, jadi untuk fokus kita dalam penerokaan kita pada hari ini Cikgu. Baiklah, seperti mana berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari sebentar lagi yang akan saya terangkan. Saya ingin menerangkan pada Azhar topik yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pendidikan seni visual tahap 1, iaitu tahun 2, berkaitan dengan bidang 2, iaitu membuat corak dan rekaan. Ya, di mana tajuk berkaitan dengan corak dan rekaan ini ialah berkaitan dengan jari jemari, yang mana kita akan menggunakan teknik lipatan dan guntingan dalam menghasilkan corak. Okey, jadi kita memfokuskan untuk menghasilkan corak ni kita menggunakan teknik lipatan dan juga guntingan. Ya, betul. Okey, jadi itu yang sebenarnya saya tak sabar Cikgu nak mulakan ataupun nak sama-sama kita lakukan untuk kelas kita pada kali ini. Saya kena percaya murid dekat rumah juga pun ada dah mula cuit ibu, ada mula cuit ayah, nak buat juga. Okey, sediakan anda punya peralatan. Kita akan bersama seketika nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam tahap 1 Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, perkembangan motor halus amat penting dalam membantu kanak-kanak melakukan aktiviti seharian dan melalui proses pembelajaran dengan sempurna. Contohnya seperti memegang pensel dan menggunting. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, Pendidikan Seni Visual. Kita bersama dengan Cikgu Izwar Fahmi bin Hawari. Tadi Cikgu, kata apa, kita nak mulakan. Kalau kita tengok dekat atas meja kita ni banyak warna-warni, kertas dan sebagainya untuk pendidikan seni visual yang kita nak terokai sama-sama pada hari ini. Saya dah tak sabar. Saya serahkan kepada Cikgu. Silakan. Baik, terlebih dahulu saya akan tanya kepada Azhar ya. Ya, Cikgu. Okey, memandangkan nampak kertas berwarna-warni kat depan tu. Betul. Apa yang agak-agaknya boleh dibuat dengan kertas ni?
Banyak cikgu. Antaranya cikgu mungkin kita boleh buat satu lipatan. Ya. Dalam masa yang sama boleh juga kita jadikan sebagai bahan contengan. Betul, ya, betul. Betul ke, cikgu? Ya. Yang paling tepat sekali ialah lipatan kerana bertepatan dengan tajuk kita di mana kita akan menghasilkan corak dengan menggunakan teknik guntingan dan lipatan. Baik. Jadi ini adalah bahan yang sesuai iaitu kertas. Okey cikgu. Jadinya saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan guntingan dan lipatan. Baik. Okey, guntingan dan lipatan ini merupakan satu teknik yang mana kita boleh menggunakan teknik tersebut untuk menghasilkan corak. Ada berbagai jenis corak iaitu corak terancang dan juga tidak terancang. Baik. Walau bagaimanapun kita akan menghasilkan corak terancang di mana kita akan menggunakan teknik lipatan dengan beberapa cara. Baik. Dan juga membuat guntingan untuk menghasilkan corak pada kertas yang telah kita lipat tadi. Baik. Jadi kalau diikutkan ya, sebenarnya ada beberapa hasil corak yang berbeza mengikut cara kita melipat di Azhar ya. Okey, Kalau ya. ikutkan sebenarnya kita boleh melipat 2, lipat Baik. 4, lipat 8, lipat kipas dan sebagainya. Okey. Dan kalau ikutkan kesemua hasil daripada lipatan tersebut akan menampilkan corak ataupun pola yang berbeza-beza ya. Baik. Jadi lipatan itu juga penting cikgu Ya, betul. Walaupun berbeza-beza. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, baik. Kita akan mulakan untuk terlebih dahulu kita akan eksplorasi kesan lipatan. Kita akan Baik. lipat dulu lipat 2. Kita akan lihat apakah corak yang terhasil apabila kita menggunakan lipat 2 ni kertas ni ya. Jadi sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya walaupun dinamakan sebagai corak terancang, tapi kita boleh menggunting secara spontan mengikut apa yang kita nak. Cara apa yang kita nak. okey. Kalau nak melakar boleh, tapi kalau tak nak lakar pun tak apa sebab kita boleh hasilkan corak secara spontan. Jadi cuba kita hasilkan guntingan Jadi secara tadi kita bebas. dah lipat. Lipat dan guntinglah. Tapi Baik. perlu diingat jangan gunting di bahagian yang terbuka. Gunting di okey. bahagian yang berlipat. Jadi kita akan lihat apakah kesannya. Jadi kita cuba gunting secara spontan. Yang kita namakan sebagai eksplorasi sebab kita nak lihat apakah bentuk-bentuk yang terhasil. Wah, laju je cikgu. Cikgu sambil tu dalam masa yang sama Ya, cikgu. betul. Mungkin murid dekat rumah tertanya-tanya juga bagaimana apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil Ya. untuk murid-murid. Paling penting sekali saya nak terangkan ya kepada murid-murid yang sedang menggunakan peralatan tajam, pastikan berada di bawah pengawasan orang dewasa ya. Baik. Gunakan gunting bersama-sama dengan orang dewasa. Okey, Azhar nampak saya gunting secara spontan je. Ya, tak rancang pun, secara spontan saja kan. Tapi cikgu, jadi walaupun ya. cikgu nampak macam spontan cikgu, tapi nampak macam terancang cikgu. Kalau ikutkan sebenarnya corak yang akan terhasil ni lah yang akan kita tengok sama ada terancang ataupun tidak ya. Okey. Jadi ni saya main apa kata? Main gunting gunting saja. je. Jadi bila saya buka akan menghasilkan corak macam ni. Nampak? Okey. Jadi kalau diikutkan sebenarnya Azhar nampak tak kiri dan kanan? Apakah beza yang terdapat pada kiri dan kanan corak ni? bezanya cikgu, dia seolah-olah macam cerminan cikgu. Ya, betul Azhar. Cerminannya. Jadi itulah yang dapat kita lihat kalau kita menggunakan teknik lipatan kertas secara lipat 2. Okey, seterusnya nampak macam misai macam topeng ya. Jadi tak, cikgu? Jadi tak, memang cikgu? sangat menjadi. Hebat ya anak muda saya. Saya sebenarnya sebelum saya buka tadi saya dah nervous cikgu tau. Tapi bila buka macam cantik juga ni kan. Okey, oleh kerana nampak hasil begitu hebat, Okey. saya nak cabar Azhar untuk Alamak. membuat lipatan yang lebih mencabar. Kita buat lipat 4 pula. Alamak, lipat 4 ni lipat 2 cikgu ya. Itu baru dah lipat 2. Okey. Jadi kita Okey. nak lipat 4 cikgu ya. Lipat 4 pun boleh juga menghasilkan corak yang nampak apakah yang terhasil. Ya. Okey, lipat 4. Okey, kita tengok Kita- coraknya. Kita Nombor boleh saya. ni namanya eksplorasi. Kita tak perlu fokus pada cara ataupun kekemasan. Kita nak tengok apakah pola-pola ataupun susunan corak yang terhasil. Tapi konsepnya masih sama cikgu, Ya, adalah betul. secara rawak Ya, gunting potongannya secara ataupun rawak. guntingannya cikgu Ya, betul. Sebab kita nak tengok susunan corak yang berlaku di atas kertas yang kita gunting. Okey cikgu. Okey, pastikan gunting yang berhati-hati sebab bila dah lipat 4 ni faham-fahamlah kertas akan menjadi cikgu. lebih tebal kan. Saya bunyi dengar kawan-kawan saya kat rumah cakap bang cepat sikit gunting tu bang kan. Dia orang dah Alah, siap dia orang kata. Adik-adik kat rumah lagi hebat menggunting ni kan. Alamak cikgu laju lah cikgu, takut lah saya. Ini namanya Macam secara mana ni, spontan. Sebab yang penting kalau kita hendak menghasilkan suatu kerja seni, jangan takut untuk cuba, jangan takut untuk explore. Ketepikan apa yang kita katakan sebagai kesilapan. Sebenarnya dalam seni tidak ada kesilapan. Baik, jadi ketepikan. Okey, jadi dah baik. nampaknya kita tunggu apakah hasil yang akan ditunjukkan oleh Azhar sebentar lagi. Saya dah siap cikgu, dah siap cikgu. Okey. Okey. Boleh kita buat lipat 2. Okey.
Kemudian kita tengok lipat 4. Lipat 4. Tarang! Nampak? Kan? Toko mahkota. Kalau diperhatikan, kalau lipat 2 tadi, coraknya agak macam, orang kata apa? Terhad dari segi dia punya bentuk-bentuk yang terdapat di dalam kertas ni kan. Tapi Baik. kalau lipat 4 ni, semakin banyak lipatan, semakin halus dia punya hasil corak coraknya. ataupun Okey. dikatakan sebagai motif. Okay? Okay. Kalau macam ni cikgu? Wah, memang nampak macam Mask Rider. Ini sebab saya membayangkan saya tengah pakai topeng cikgu. Ya betul. Okey. Okey. Kemudian Jadi, seterusnya kita lihat pula hasil lipatan corak dengan menggunakan teknik lipat lipat secara kipas ataupun lipat berlapis-lapis Lain pula cikgu ya. Jadi best ni. Kita Baik, buat cikgu. macam Allah Akbar. tak apa. Kertas tu lagi daripada saya cikgu. Dia tak nak dilipat punya cikgu. Kertas tu takut nak Tak apa, tak digunting. apa. Kita lipat kertas lain. Kita buat lipat secara kipas Okey. Okey, ini lipatan kipas cikgu kipas. Ini pun berbeza juga ya cikgu kalau Berbeza betul. Okey. Mungkin murid-murid di rumah juga ada yang sedang melakukan aktiviti yang sama kan. Yang ini kita lakukan secara spontan ni, kita jangan fikirkan corak itu jadi atau tidak sebab kita nak tengok secara eksplorasi bagaimanakah bentuk corak yang terhasil berdasarkan kesan lipatan. Okey, jadi ini adalah hasil daripada contohnya kertas yang telah dilipat secara kipas. Okey, jadi kita pun hasilkan guntingan nak tengok apakah yang corak yang terhasil daripada lipat. Okey, untuk kalau guntingan secara lipatan kertas ni, seboleh-bolehnya jangan digunting di bahagian sisi di sini. Jangan digunting bahagian sisi sebab kita tak nak lihat hasil corak kita nanti putus. Jangan biarkan, jangan digunting. Gunting di bahagian atas dan juga di bawah saja. Okey, jom kita gunting. Jom cikgu. Ya Allah, takutnya cikgu. Jangan takut kalau kita menghasilkan sesuatu karya sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tengok apakah yang berlaku urusanku. Okey. Okey, kita tengok apakah hasil yang kita nak hasilkan ni. Kita lihat bersama-sama hasilnya. Okey. Tetapi yang paling penting apabila kita menggunting ni, pastikan kita menggunting dengan berhati-hati dengan mengambil langkah keselamatan serta pastikan juga kekemasan apabila kita menggunting, pastikan kertas tidak bersepah-sepah lah ya. Cikgu agak-agak cikgu buat corak apa tu cikgu? Saya pun main secara spontan saja. Saya gunting berdasarkan ikut naluri hati. Wah, ini seolah-olah macam lukisan juga cikgu ya? Ya, betul. Sebenarnya apa yang kita aplikasikan di dalam corak sebenarnya boleh kita aplikasikan juga di dalam bidang lain. Nanti akan saya tunjukkanlah. Okey, kita lihat ya bagaimanakah corak yang terhasil. Nampak? Wow, cantiknya cikgu. Ini secara spontan ya. Okey, berbanding dengan corak yang kita hasil daripada kesan lipatan saya lipat 2 dan lipat 4, apa yang Azhar nampak dari segi susunan ataupun polanya? Polanya nampak sekata cikgu Ya, betul. dan juga sama. Ya, betul. Ini yang bila kita nampak satu-satu motif, ini namanya motif ya. Satu motif dan satu motif. Susunan motif yang disusun secara berulang-ulang ni dikatakan sebagai prinsip harmoni. Baik. Maksudnya berulang-ulang yang sama. Kalau macam ni cikgu? Itu pun dikatakan sebagai berulang-ulang juga. Wah, Kalau cantik. katalah ini saya buat dia, berapa markah saya boleh dapat? Kalau ikutkan saya akan bagi 5 bintang sebab berdasarkan betul kerana berdasarkan kepada corak curve ya, ada curve, ada pattern, ada motif yang tersendiri dan boleh dijadikan sebagai orang kata perhiasan pada dinding. Dekat belah atas kan, belah atas kat ceiling tu. Ya, Mak, 5 bintang Mak. Bangga seronok cikgu. Baik cikgu, kita dah tahu tadi kalau lipatan 2, lipatan 4 dan juga lipatan secara kipas ni kita dapat hasilkan corak yang berbeza-beza. Saya kena percaya murid di rumah juga ada yang tengah bersorak-sorak dekat rumah sebab dia berjaya buat. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya, Kembali selepas ini dalam tahap 1 Didik TV. Tahukah murid-murid, menurut sumber sejarah China Purba, penghasilan kertas telah bermula di China ketika era dinasti Han Timur yang dicipta oleh Cai Lun iaitu seorang sidang mahkamah. Didik TV KPM.
Kembali dalam tahap 1 di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tengah duk berkira jari-jari menari tadi kan. Kita masih bersama dengan Cikgu Izwar Fahmi bin Hawari untuk kita nak teruskan pendidikan seni visual tahun 2 ini dengan penghasilan produk dan juga apresiasi seni. Cikgu, sempatlah tadi tengah duduk saya saja kan. Saya buatlah corak-corak lain pula dan ternyata hasilnya okey tak cikgu? Nampak sangat berseni. Tahniah Faizal, memang saya bagi 10 bintang kali ni Cikgu, saya ingat saya dah bintang nervous. kejora terus. saya dah risau. Saya ingat cikgu nak cakap tadi nampak benar nipunya. Okey, baik cikgu. So kita dah hasilkan macam ni, saya dah rasa sangat teruja. Bagaimana nak bentuk penghasilan produk dan juga apresiasi seni ni cikgu? Okey, baik. Jadi setelah kita menghasilkan corak melalui teknik guntingan dan lipatan tadi, sebaik-baiknya kita cuba letakkan di atas kertas yang berlainan warna. Kalau Azhar perhatikan, nampak tak menyerlah? Nampak cikgu? Nampak kan? Ini yang kita namakan sebagai pro dan kontra. Maksudnya motif corak tu boleh nampak ataupun tampil dengan menggunakan warna yang berbeza, iaitu warna yang setentang lah. Tapi kalau kita gunakan warna yang seakan-akan sama, corak tu seolah-olah tidak akan timbul. Jadi cara yang terbaik ialah kita gunakan warna dasarnya sebagai warna yang boleh menonjolkan corak kita. Okey, baik. Jadi daripada corak yang kita hasilkan, tidak kita menghasilkan corak semata-mata sebenarnya ada satu produk yang kita boleh hasilkan. Pelbagai jenis produk, kalau diperhatikan ini adalah salah satu daripada contoh yang telah dihasilkan. Yang ini boleh dijadikan sebagai dekorasi untuk hiasan pada dinding, ataupun kita boleh jadikan sebagai letak pada atas meja. Okey. Dan satu lagi saya tunjukkan salah satu daripada pelbagaian pelbagai ini namanya motif. Ini namanya motif. Motif namanya motif ulang sekata. Kalau kita perhatikan, ini yang dinamakan sebagai motif. Kalau Azhar perhatikan, agak-agak motif apa ni agak-agaknya? Itu motif sekata cikgu yang tadi kita kata tadi. Betul motif ni motif sekata yang kita ambil daripada, kita ilham daripada tumbuh-tumbuhan, bunga dan juga daun yang mana kita susun secara sama tadi yang dinamakan sebagai harmoni. Betul Azhar apa yang telah Azhar katakan tadi. Baik, kita akan teruskan bagaimanakah kita boleh menggunakan corak ini untuk menghasilkan produk. Kalau Azhar perhatikan okey, sebagai contoh, perasan tak di sisi Azhar apakah di sini cikgu ada wow cikgu. Wow. Yang kalau diperhatikan pada wow tu wow. Apa yang Azhar dapat perhatikan? Saya nampak cikgu dia ada unsur seperti yang cikgu sebutkan tadi, pro dan kontra dari sudut warnanya dan juga coraknya adalah corak yang berbentuk cerminan sekata. Betul. Sangat tepat sekali cikgu. Okey, jadi sebenarnya kita boleh menggunakan teknik guntingan dan lipatan untuk menghasilkan corak pada wow. Dan juga kalau Azhar perhatikan, yang ini namanya apa ni? Ini namanya terabai. Biasa dapat lihat kan biasanya terdapat di Sarawak. Betul. Kalau diperhatikan Sarawak ni corak-corak dia menggunakan motif ni. Biasanya motif ni juga seakan-akan cerminan tapi menggunakan teknik guntingan dan lipatan juga. Jadi dapat menghasilkan produk yang menarik dengan menggunakan kreativiti kita dalam menghasilkan corak menggunakan teknik tersebut lah. Jadi sebabnya saya kata kita explore dan explore. Okey, dan yang paling satu lagi, kebiasaannya corak yang kita gunakan ni juga terdapat dalam motif dalam produk lain seperti ini namanya yang terdapat pada fabrik. Namanya seni tekat. Ini dipanggil seni tekat. Seni tekat. Biasa dalam seni tekat biasanya kita akan menggunakan kertas yang dilipat dan digunting dan seterusnya kita jahit pada kain dan kita gunakan benang emas untuk dijahit ataupun diletakkan di sekeliling motif. Juga menggunakan teknik lipatan. Jadi ini kalau kita kata cikgu, kalau kita tengok di cikgu kata benang yang agak tebal ni, dia seolah-olah membentuk sebagai bingkai. Betul. Itulah yang kita katakan teknik tendunan yang digunakan dengan menggunakan teknik lipatan, tapi kita gubah mengikut kesesuaian ataupun teknik dalam tenunan itu sendiri. Jadi menggabungkan beberapa elemen untuk penghasilan satu-satu produk. Betul. Baik cikgu.
Kalau kita tengok dalam apa yang kita lakukan hari ini cikgu, bagaimana cikgu kalau cikgu boleh kongsikan prestasi saya cikgu sepanjang daripada awal sampailah sekarang ni cikgu? Kalau dilihatkan, saya akan lihat kepada dua perkara, iaitu yang pertama bagaimana kita menggunakan teknik dengan betul. Baik. Dan seterusnya yang kedua produk. Yang pertama bagaimana kita menggunakan cara lipatan dengan betul, menggunting dengan betul serta corak yang terhasil adakah menepati ataupun tidak dengan bentuk corakan tersebut. Dan saya juga nak ujilah daripada hasil yang kita telah buat corak tadi. Baik. Boleh tak hasilkan satu produk yang menarik yang boleh kita kongsikan dengan murid-murid yang di luar sana? Boleh cikgu. Dengan apa yang ada pada saya ni Ya, cikgu. betul. Macam saya Baik. dah hasilkan satu kad, ialah tak lama lagi kita nak sambut hari raya. Betul. Ya, jadi saya menggunakan teknik guntingan dan lipatan untuk menghasilkan kad yang menarik yang boleh kita gunakan untuk kita berikan kepada rakan-rakan. Ya, ni dengan menggunakan teknik guntingan dan lipatan. Nampak dalam Okey, jadi penghasilan. Okey, saya juga cikgu, saya nak menghasilkan alalang cikgu cakap tadi, saya terus nak buat cikgu supaya orang kata apa, dapat kita amalkan ataupun implementasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, saya dah pun lekatkan yang pertama tadi hasil guntingan dan juga lipatan yang saya lakukan. Dan sekarang ni saya lekatkan yang kedua. Yang kedua saya lekatkan di atas ni cikgu. Okey. Okey, saya nak tunjuk cikgu Ya. Kawan-kawan dah tunjuk tadi. Okey, slow-slow saya tunjuk. Okey. Wah, nampak menarik sekali ya, begitu menyelah kan dengan bentuk ataupun corak, nampak begitu menyerlah ya antara warna biru dengan warna latanya belakangnya. Baik. Dan ini belakangnya cikgu. Ya, Kenapa saya letak wah, belakang ni cikgu? Sebab bawah ni boleh tulis cikgu. Ya, betul. Boleh tulis ucapan kita dan sebagainya. Dan ini kenapa saya buat macam ni cikgu? Untuk boleh letak frame gambar. Ya. Frame gambar. Boleh letak gambar kecil. Apa-apa saja yang boleh kita hiaskan ya. Supaya lebih menarik lah. Itu dia cikgu. Baik, sedar tak sedar cikgu, saya rasa sangat teruja. Kita dah belajar berkenaan dengan bagaimana nak mengaplikasikan teknik guntingan dan juga lipatan dalam menghasilkan produk yang berkreativiti tinggi, bergantung kepada diri kita sendiri dan juga kita mengapresiasi seni itu sendiri. Bagaimana cikgu? Murid-murid dekat rumah tanya, "Bang, saya pun nak belajar juga, saya pun nak buat juga macam cikgu ajar dekat abang tadi kan." Bagaimana caranya cikgu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya banyak sumber yang boleh kita dapatkan untuk menghasilkan karya-karya kreatif sebeginilah. Salah satunya kita boleh lihat daripada portal. Ya, di dalam portal yang telah disediakan oleh KPM, iaitu Delima-ku. Ya, Delima sumberku. Seperti yang dinyatakan di bawah cikgu ada ditulis di bawah. Sumberku. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Izwal Fahmi kerana sudi bersama kita. Terima kasih cikgu ajar saya dan juga rakan-rakan di rumah berkenaan dengan teknik guntingan dalam pendidikan seni visual ini. Dan saya kena percaya anda dah dapat sesuatu, amalkan sesuatu, pastikan terus kita mengapresiasi seni itu sendiri. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera.